بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Kabasyah Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, thalathah uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa la zulima 'abdun mazlimatan fasabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izza wa la fataha 'abdun baba mas'alah illa fataha Allahu 'alayhi baba faqr أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يهبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi, nama dia Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada 3 golongan manusia yang aku bersumpah. Nabi SAW kata ada 3 perkara yang aku bersumpah ke atasnya. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Nabi sumpah orang yang memberi sedekah tidak akan miskin. Nabi sumpah. Nabi kata mana-mana orang yang bagi sedekah, sedekah tu tak akan menyebabkan dia jadi miskin, jadi sikit harta.
Dan Nabi kata wala zulima 'abdun mazlamah fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan yang kedua, Nabi SAW bersumpah, mana-mana orang yang kena zalim dan dia sabar di atas kezaliman yang menimpa dia, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menambah kemuliaan pada dia. Kalau betul kita kena zalim, kalau betul memang kita kena zalim, kalau betul-betul kita kena zalim, walaupun orang nampak pada mata seolah-olah kita hina, orang kata, orang cerca, orang fitnah, orang musnahkan hidup kita dan sebagainya, nampak macam hina, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kita mulia. Dan akan sampai satu hari orang tahu akan kemuliaan kita. Yang ketiga, Nabi kata wala fataha 'abdun baba mas'alah. Dan tidaklah satu orang manusia yang membuka pintu minta. Tidaklah seorang manusia yang suka meminta-minta. Illa fatahallahu alaihi baba faqri. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia orang yang fakir dan miskin. Kalau dia jenis suka meminta-minta, nak kata miskin papa kedana tak juga, tapi jenis suka meminta-minta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pastikan dia ni akan jadi manusia fakir sampai mati. Ataupun di dalam sebuah hadis juga disebut bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata innamad dunya li arba'ati nafar. Nabi kata dunia ni di dalam dia ada 4 golongan manusia. Golongan pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Golongan pertama, Nabi SAW kata seorang manusia yang Allah bagi dekat dia harta benda dan Allah bagi dekat dia ilmu. Ini golongan pertama. Dunia ni Nabi kata dia ada 4 jenis manusia. Manusia jenis pertama, Allah bagi dekat dia harta, Allah bagi dekat dia ilmu. Duit ringgit pun banyak, ilmu pun ada. Dengan duit ringgit yang ada ke dia dan dengan ilmu yang ada kat dia, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa pada Tuhan dia. Bila ada ilmu, dia jadi satu orang yang bertakwa pada Tuhan. Bukan senang tuan-tuan nak dapat ilmu ni, bukan senang. Nak mengaji ni susah. Nak mengaji ni, nak boleh kejadi diri kita orang yang pergi mengaji ni susah. Kalau senang, sejaklah Taman Kriat malam ni semua ada di surau. Hak main-main, tak main, saya kata apa? Kan? Hak nak main-main, hak tak mau main, saya kata apa? Tak berasa nak main. Marah pula lagi orang main parking kereta depan rumah dia. Kan bukan Taman Kriat dah, taman lain lah. Taman Kriat ni dia pun mengalu-alukan orang main parking depan rumah dia pun. Okay. Tak pergi mengaji sudah, bila dia seronok, dia marah bila tengok orang pergi mengaji ni. Jadi nak boleh kejadi diri kita ni orang yang nak pergi mengaji. Mengaji ni susah juga. Nak kena bawa kitab, nak pergi duduk buka tengok, nak berbit kitab guru mengajar, susah. Belum cerita nak mengamalkan ilmu lagi. Nak cari ilmu tu dah susah dah. Kalau tak mau mengaji ni 1000 dalih. Balik kerja lambat, letih, kerja banyak nak buat, karang lah. Satu buku boleh karang kalau tak mau. Kalau mau ni 1000 daya. Sudah kata lagu mana lah, balik sampai di rumah 7 suku tak saat ni, 7.35 ada surah. Kalau mau. Manusia ni nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Mana-mana manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia ni jadi satu orang yang banyak ilmu, ini anugerah Tuhan lah. Bukan semua orang Tuhan nak bagi dia ni jadi manusia yang berilmu.
Maka Nabi SAW kata manusia jenis yang pertama ni, manusia yang Allah bagi ke dia harta benda dan Allah bagi dekat dia ilmu. Dia ada harta dan dia juga orang yang berilmu. Dengan harta, dengan ilmu yang Tuhan bagi kat dia, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa pada Tuhan. Duit ringgit digunakan untuk jalan agama. Ilmu yang Allah bagi betul-betul meningkatkan takwa dia. Begitu. Wa yasilu fihi rahimah, dia hubung silaturahim. Dengan ilmu yang ada kat dia, dia jadikan semua orang ni sebagai sahabat dia. Dia cuba meminimumkan musuh dia. Dia cuba meminimumkan musuh. Kita ni lagi ramai musuh, lagi susah, bukan lagi senang. Lagi ramai musuh, lagi susah. Kita nak hidup susah, kita nak bergerak dalam masyarakat susah, kita nak bercakap susah. Musuh ramai sangat. Lagi ramai kawan, lagi mudah. Maka orang yang berilmu, dia akan pastikan dia menghubungkan silaturahim dengan seberapa ramai orang, seberapa ramai yang boleh dia jadikan kawan dia. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tahu pada harta dia ada hak Allah. Hak mana bahagian zakat, dia orang keluar zakat. Tak ada tipu siapa-siapa, tak ada tipu Tuhan, tak ada apa-apa. Hak mana yang bahagian zakat dalam harta dia, dia pasti akan bawa keluar bahagian itu. Fahadha bi afdalil manazil. Nabi kata ini orang yang paling bagus. Dia duduk pada kedudukan yang paling tinggi, paling hebat, paling baik. Allah bagi ilmu, Allah bagi harta. Ilmu dan harta digunakan dengan jalan yang dikehendaki Allah. Satu. Golongan kedua, wa'abdun razaqahu Allahu ilmah wa lam yarzuqhu malah. Golongan kedua, Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia ilmu, harta tak ada. Tuhan bagi kat dia kaya raya. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia ilmu ni melimpah ruah, tapi duit tak ada. Ini golongan kedua. Fahuwa sadiqun niyyah. Dia jadi satu orang manusia yang niat dia cukup cantik. Ilmu yang ada kat dia, dia manfaatkan cukup-cukup. Dia beramal dengan ilmu yang ada kat dia. Orang main nak tumpang belajar, dia mengajar orang dengan ilmu yang ada kat dia. Dia betul-betul mempunyai niat yang cukup baik. Yaqul, bahkan dia kata, law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Bahkan dia berniat, ingat dalam hati dia, kalaulah Allah bagi dekat aku harta, dia kata aku nak sedekah harta aku macam orang kaya duduk sedekah harta dia. Dia ingat macam tu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bagi kat aku kekayaan, dia kata aku nak guna kaya ni untuk nak memakmurkan Islam. Dia ingat macam tu. Maka orang yang macam ni, fa huwa niyyatuh fa ajruhu ma sawa. Walaupun itu niat dia, dia tak belanja harta dia untuk jalan Allah, pasti tak ada harta, tapi dia berniat kalau ada harta dia nak belanja pada jalan Allah. Dia ni dengan kawan yang ada harta yang belanja pada jalan Allah, pahala sama. Pahala sama. Begitu. Dan yang ketiga, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma. Satu orang yang Allah bagi dekat dia harta tapi ilmunya tak ada. Ni pula. Harta banyak, ilmu tak ada. Apa jadi? Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Maka dibelanjakan harta dia pada jalan yang tak betul kerana tidak ada ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia langsung tidak takut kepada Tuhan dia. Duit ringgit Tuhan bagi, ilmu Tuhan tak bagi. Hari-hari bilang duit. Hari-hari bilang duit. Bangkit pagi bilang duit, nak tidur malam bilang duit. Hari-hari bilang duit. Sampai bini dia pun nak lemah. Bini dia kata, abang tadi bukan bilang dah kan? Haji Bakhil kan? Sampai bini dia kata, abang tadi bukan bilang dah kan? Dia kata, tadi bilang-bilang pula, apa salahnya? Dia duk kerja bilang duit aja. Ilmu tak ada, apa tak ada, mengaji tak mau, apa pun tak mau. Kira duk kepui duit aja di rumah.
Ada golongan yang macam ni. Nabi SAW kata Allah bagi ke dia harta, Allah tidak bagi ilmu. Maka dengan kerana tidak ada ilmu, dibelanjakan harta pada jalan yang tidak betul, tidak takut Tuhan. Wala yasilu fihi rahimah, langsung tak mau hubung silaturahim dengan siapa-siapa. Sebab dia melihat orang sebagai orang yang nak pinjam duit dia. Dia jadi begitu. Kan? Dia jadi macam tu. Orang main rumah dia, dia kata ni nak main pinjam duit. Dia jadi begitu. Sampai adik-beradik main, dia kata ni nak main perhabis beras aku. Dia tu ingat tak elok je kat orang. Maka dia tidak ada hubungan silaturahim dengan siapa-siapa. Hidup penuh dengan buruk sangka. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tak ambil tahu apa hak Allah yang ada dalam harta dia. Zakat tak akan dikeluarkan sekali-kali. Dia kata aku susah payah cari duit, senang-senang nak bagi ke orang. Dia kata tak ada pasal, aku tak ada nak bagi. Fahadha bi akhbatil manazil. Nabi kata ini orang yang duduk pada kedudukan yang cukup tak elok. Dia kata. Dan yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Dia kata, dan yang keempat, manusia yang Allah tak bagi apa ke dia. Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Fahuwa yaqul, dia kata, law anna li malan la amiltu fihi bi'amali fulan. Harta tak ada, ilmu tak ada, angan-angan aja ada. Dia kata, aku kalau Tuhan bagi kaya, dia kata, dia kata, aku tentu akan simpan duit aku, tak bagi kat siapa. Dia duduk angan-angan lagu tu. Sudahlah miskin, tak ada harta, ilmu tak ada, duduk pandang angan-angan yang merugikan pula. Dia kata, kalau aku ada duit, aku tak nak bagi kat siapa. Ni golongan yang keempat. Fahuwa niyatuh, itulah niat dalam hati dia. Fawidruhuma sawa, maka balasan yang Tuhan nak kenakan kepada dia sama dengan orang yang ada duit tapi tak mau nak guna pada jalan kebajikan. Sama, Tuhan akan bagi balasan azab pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Semalam kita baca hadis di Masjid Ikan Batu, cerita pasal Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW seperti yang diceritakan oleh khadam Nabi yang juga sahabat Nabi, Anas bin Malik. Anas kata, ma su'ila Rasulullah SAW 'ala al-Islam syai'an illa a'tahu. Dia kata Nabi Muhammad ni, aku jadi sahabat dia, aku jadi khadam dia, aku nak ceritakan apa. Yang kata Nabi Muhammad ni, siapa juga mai jumpa dia, minta tolong daripada dia atas nama Islam, dia tentu tolong. Ni yang kata Nabi Muhammad ni, kalau ada satu orang mai jumpa dia, mai minta tolong atas nama Islam, Nabi tentu tolong, dia kata. Bahkan dia kata satu hari ja'ahu rajul, mai satu orang laki-laki ketua kaum mai jumpa dia. Fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Nabi bagi dekat dia kambing penuh satu lembah. Lembah tu penuh dengan kambing. Dia bagi semua sekali kambing tu, bagi dekat dia ni seorang. Pasal apa? Pasal dia ni ketua kaum. Bagi ke dia banyak, dia nak balik ni semua kepada kaum dia. Sehingga kan ketua kaum ni apabila dia terima kambing yang begitu punya banyak, faraja'a ila qaumi, dia balik kepada kaum dia, dia kata, ya qaumi aslimu, dia kata, wahai kaum aku, masuk Islam, tak usah duk tunggu, dia kata. Ni dia pergi jumpa Nabi Muhammad, pergi minta tolong, dia duk sangka Nabi nak tolong lah, cakap-cakap bagi 2-3 dirham, bagi cakap-cakap 1 dinar, dia ingat macam tu. Pergi minta tolong, Nabi SAW bagi ke dia kambing 1 lembah, Nabi bagi. Dia terkejut, dia tak sangka Nabi nak bagi banyak macam tu. Dia terima pemberian yang dia tak sangka ni, balik kepada kaum dia. Dia kata, ya qaumi aslimu, dia kata, wahai kaum aku, masuk Islam. Dia kata, tak usah duk tunggu. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhsha al-faqra. Pasal dia kata Nabi Muhammad ni, yang kata Nabi Muhammad ni, dia kalau dia bagi sesuatu dekat satu orang, dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin. Hak mana dia ada bagi.
Dia bagi tu, tengok ke cara dia bagi tu, dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin. Kita kalau nak bagi tu tentu-tentu kata bagi ke orang, nak bagi ke anak pun kan, anak main duk kecek mak dah. Mak saya ni nulah ni musim hujan apa semua duk pergi kerja dengan tak ada kereta ni, susah lah naik motor, mak tahu lah hujan kok jalan apa lu nak pinjam duit nak beli kereta kan. Mak ni pun dengar tak lagi pihak abang kat kita lah. Dia kata apa nama dia ni selalu jadi lawyer lu betul lah ni duk abang. Kesian juga duk berulang main musim hujan ni lagu tu ni apa semua tu ni kita faham dah, ni nak hutang duit lah. Sengah tak kata apa lah masa orang nak hutang duit. Sengah lagu faham tak faham lagu tu kan. Yang mak ni pun kata lah tolong rezeki dia ada abang dia pun ada 500 nak beli kereta main abang kat apa. Kalau ada 5,000 boleh dengar lah kan, tokok cakap 1,000 doa, ada 500 main duk kecek mak dia nak minta duit. Berapa duit? 500 nak beli kereta. Abang kena naik motor tu sampai reput. Oh yang kata pak dia kan. Mak ni duk ngongek duk minta juga kan. Tak kata apa, sengak masuk bilik tu berkeluar dia duk kira kan, kira gabui mulut, kira gabui mulut, kira tengok ada pun 5,000 bagi 1,000 sudah kata. Tu dengan ada 5,000 bagi 1,000 sudah. Takkan nak bagi sampai 5 kot. Tiga pun banyak kata. Bini kata tu bagi 1,000 nak beli apa, bini kata. Beli kereta buruk dulu sudah kata. Tu dengan anak kan. Boleh bagi 1,000 tu pun bukan main. Dia ulang tanya ni, habis tanya dia bila nak bayar balik. Bulan depan tanya, bulan lagi sekali tanya, tak dan cukup bulan tanya. Manusia ni yang kata manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW mai satu orang yang bukan adik-beradik, tak kenal apa pun, mai minta tolong ke Nabi. Kambing satu lembah orang bagi ke Nabi. Hak orang bagi ke dia tu, dia bagi kat kau ni. Balik pergi jumpa kaum dia, dia kata ya qaumi aslimu. Dia kata wahai kaum aku, masuk Islam dah, dia kata. Kerana yang kata Muhammad ni, dia ni yu'ti ata, bila dia bagi apa-apa pemberian, man la yakhshal faqr, dia ni macam satu orang yang tak takut miskin. Wa in kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-islam ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Kata dia, kalau siapa masuk Islam, dia masuk mula-mula kerana kepentingan dunia. Tapi selepas tu dia belajar tentang Islam, dia ada ilmu tentang Islam, tak lambat saja dia akan jadi manusia yang sayang Islam lebih daripada dunia dan isinya. Dia kata, kalau satu orang masuk Islam, masuk mula tu tujuan dia ada kepentingan. Masuk Islam pasal apa? Pasal bila jadi orang Islam ada bantuan duit kepada mu'alaf. Misalnya dia kata aku pun dengan tak jadi apa, dia kata kalau pun masuk Islam ada juga dia perlu bagi duit bulan-bulan. Dia masuk Islam mula tu dengan kerana nak bantuan tiap-tiap bulan. Kalau dia masuk Islam kerana tu, tapi lepas dia masuk Islam dia duk belajar pasal Islam, belajar tak lambat. Sat aja dia akan sayang Islam lebih daripada dunia dan isinya. Dia lebih sayang Islam lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau belajar. Kalau tak belajar, sampai tua terreput, tak suka ke Islam. Kalau belajar, baru kita tahu rupa-rupanya Islam ni bagus rupanya. Kita tak belajar, kita duk nampak Islam ni jahat. Kita duk nampak Islam ni ketinggalan zaman. Kita duk nampak Islam ni suka duk sekat apa kita nak buat. Kita duk nampak Islam ni betul-betul leceh. Kita duk nampak Islam ni nampaknya tak sesuai zaman moden. Kita tak belajar. Bila kita belajar, tengok semua, kata, kalau tak guna Islam, apa kita ni? Nanti apa kes duk jadi di KL lah ni? Minggu lepas duk cerita pasal tu aja di KL. Kes rogol bersiri.
PKM. Polis buat gerakan besar-besaran nak tangkap ni. Dia rogol orang, dia atas taksi, dia atas kenderaan awam. Dia rogol orang, ada yang dia bunuh, ada yang dia cederakan, dia pergi tinggal tengah jalan dan sebagainya. Bersiri dalam keadaan orang buat operasi besar-besaran nak tangkap dia, ada lagi orang kena. Apa nak kata? Tu pun duk marah lagi. Orang nak jalan hukum, nak memelihara orang daripada selamat, daripada kena benda-benda macam ni, marah lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah, minta tolong. Kita tengok benda ni, tengok sebagai satu orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia suruh kita turut perintah dia, tentu ada kebaikan di sebalik suruh tu. Takkan Tuhan nak suruh kita buat satu benda yang akhirnya membawa rugi pada kita. Tak menasabah. Tidak masuk akal Tuhan nak suruh buat begitu. Tuhan kalau dia nak suruh kita buat satu benda, tentu benda yang dia suruh kita buat tu ada banyak kebaikan. Kebaikan tu duk tunggu nak main kat kita. Tunggu kita buat aja benda yang dia suruh, dia bagi kebaikan. Tak percaya kepada janji Allah, tak dapat kebaikan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena insaf benda ni. Kena insaf benda ni, jangan duk cakap benda yang kita tidak faham. Sebaliknya ambil faham dulu elok-elok benda-benda ni semua, lepas tu kita bercakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 17. Muka surat 75. Kita masuk satu tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi it'ami ta'am. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi makan orang lapar. Tajuk malam ni kita nak tengok cerita tentang agama suruh kita ni biasakan diri kita jamu makan kepada orang. Buat kenuri ke apa ke, semua ini adalah jamu makan pada orang lapar. Dan bagi minum kepada orang yang dahaga. Tuan-tuan ingat balik hadis Nabi SAW. Nabi cerita tentang satu kejadian, satu orang manusia berjalan tengah padang pasir, kering kontang, dahaga sampai nak kering, sampai nak pecah bengkok punya dahaga. Dengan kehendak Allah, Allah bagi dia berjumpa dengan satu kawasan ada air. Dia turun, merangkak turun dalam tempat ada air ni, cedok air minum sampai puas. Dia merangkak naik balik ke atas, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia jumpa seekor anjing. Anjing yang dahaga, lidah julung panjang duk jilat pasir. Panas dahaga sampai bukan kepala. Dia turun balik, cedok air dengan kasut dia, dia bagi anjing ni minum air yang dia cedok ni. Perbuatan dia pergi tolong anjing yang dalam dahaga tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata boleh menyebabkan dia ni dapat janji syurga Allah. Kalau tolong anjing boleh dapat janji macam tu, apatah lagi tolong manusia. Begitu. Apatah lagi jadi engineer, pergi buat empangan nak bagi manusia dapat minum air. Lebih lagi dapat pahala kalau sekiranya dia ada niat kerana Allah. Kan? Tuan-tuan, anak kita pergi jadi engineer, pergi terlibat duk buat empangan beris di stik. Baca surah Bang 2-3 hari lepas. Empangan beris dekat stik. Mereka pindah satu kawasan kubur. Kawasan yang nak buat empangan tu kena kawasan kubur. Jadi nak kena pindah kubur yang ada lebih kurang 4,000 mayat di situ. Nak pindah bawa pergi tempat lain. Duk pindah-pindah, jumpa 10 mayat yang dah dikebumikan 20 tahun dah. Tak reput. 10 mayat dijumpai. Yang mayat ni semuanya berusia 20 tahun. 20 tahun dah duk ke bumi dalam kubur ni. Bukan sahaja badan tak reput, bahkan kain kafan tak reput, bahkan kerandanya tak reput. 2 hari lepas, harian Metro muka depan, berita harian muka surat 8 keluar berita ni. Siasatan awal yang dibuat, didapati 10 orang ni adalah orang yang baik-baik di situ dulu.
Dia panggil orang tua-tua lama kampung tu, mai tengok. Tengok subhanallah, kata terkejut tengok. Dia ni mati 20 tahun dah. Tapi terkenal orang bagus hafal Quran, tok guru di kampung tu dan sebagainya. Allah pelihara jasad tidak leput dah sepasal kain kafan tak rosak. Pasal apa? Pasal nak pelihara aurat dia. Saya cerita benda di masjid Ikan Batu semalam. Setiausaha masjid bagi tahu kat saya, dia kata, Ustaz, kubur kita masjid Ikan Batu ni ada satu mayat macam ni, dia kata. Ada satu. Tapi orang tua ni Ustaz, dia kata, mereka tahu ni pasal mereka korek nak ke bumi orang lain pula kan tu, korek kena keranda dia. Sedangkan dia dah ke bumi berapa puluh tahun dah, kena keranda dia. Baik, seingat-ingat dia petang ni lama dah tak ke bumi orang, tengok keranda kayu duk elok lagi ni. Panggil orang tua kampung tu, tanya ni tang ni dulu simpan siapa, dia ingat lagi siapa yang simpan tu, awak pasal apa, kata duk elok lagi. Kawan hak kerja korek liang ni, dia hanggau tangan dia masuk dalam keranda tu, pegang badan duk elok lagi, kain kafan semua dia pegang tu, dia kata, tengok nampak putih tu. Lepas tu bila tanya orang tua kampung situ, baru mereka cerita. Mereka kata dia ni mereka kata sampai mati umur 80 lebih. Sampai umur 80 lebih baca Quran yang amalan dia. Bukan kata baca hari-hari. Bila masa pun pergi rumah dia duk baca Quran. Sampai umur 80 lebih, mata nak tengok Quran tu tak nampak. Dia minta Tok Siak masjid tu, Tok Siak lama masjid tu, pergi cari buluh, potong buluh, buat bagi lubang tu, dia bubuh di biji mata ni duk baca Quran. Sampai macam tu punya cinta Quran ni. Dia pakai buluh ni baca, dia bubuh di biji mata tu, teropong tengok ayat tu baca. Sampai habis umur dalam keadaan macam tu punya duk baca Quran. Tuhan pelihara juga orang macam tu rupanya. Tuan-tuan, kita baik kita tak baik ni Tuhan tak. Kalau manusia kata kita baik, sebenarnya tak baik, Tuhan tak. Manusia kata kita ni tak baik, tapi sebenarnya kita baik, Tuhan tak. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang hampa buat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Tuhan tak. Tuhan jaga orang-orang macam ni. Kau jumpa 10 orang. Jumpa 10 orang di tempat hak orang duk kata tak bagus hantar anak pergi hafal Quran. Jumpa 10 orang, mayat tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang keluar dalam surah Abang dan sebagainya cerita, kita kena ambil aktibat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buat baik. Buat empangan tu pun baik. Jangan kita kata buat empangan tak baik pula. Buat empangan tu pun baik untuk maslahah orang ramai. Tu nak buat empangan tu bukan nak buat tempat berkelah. Buat empangan tu nak buat tempat simpan air. Yang air ni nak jadi sumber kehidupan manusia di kawasan tu. Mana-mana orang yang terlibat dalam kerja hidup buat tu, kalau dia ingat dia buat ni kerana Allah, nak bagi mudah orang minum air, dengan minum air ni jadi kuat, boleh tenaga kuat beribadat. Dengan air ni orang sini esok boleh guna kemudahan, ambil air semayang dan sebagainya. Kalau dia ingat macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala janji baik dekat dia. Kalau sekiranya dia ni, hak Nabi sebut ni, bagi anjing minum air pun Allah janji syurga untuk dia, ini kan pula siap bekalan air yang begitu banyak kepada manusia, nak suruh manusia mudah dalam nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah saudaraku, memberi makan orang lapar dan bagi minum orang dahaga itu terpuji pada syarak memperbuatnya dan beramal dengannya. Ini benda bagus dia kata. Ada dalam hadis lain dia cerita lagi, kalau boleh dia kata nak jamu makan ni, cari orang yang bertakwa. Dia kata pasal apa? Bila kita jamu orang yang bertakwa makan, bertambah kuat lagi dia untuk ibadat pada Tuhan. Begitu.
Maka apabila datang orang lapang ke rumah kamu ataupun mana-mananya, ada orang lapang yang kamu ketahui, kemudian kamu beri makan akan dia, nescaya dapat pahala bagimu. Tengok orang nampak lapang dan sebagainya, panggil dia mai di rumah, buat biung-biung goreng apa jamu bagi dia makan. Ataupun kita pergi jalan mana, jumpa satu orang yang kita rasa dia ni miskin semua ni, sampai duit nak makan pun tak ada, panggil dia, ajak pergi kedai, bagi dia makan, kita bayar duit. Ini dipuji oleh agama dan janji pahala untuk orang yang buat macam tu. Begitu juga apabila datang orang yang dahaga minta minum kepada kamu, ataupun engkau tahu akan siapa-siapa dahaga, maka kamu pi bagi minum, nescaya dapat pahala juga, dia kata. Ataupun kita tengok tentang mana orang susah dan sebagainya, dibagi kat dia kemudahan makan minum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang dia nak cari pahala, dia main masjid, dia main surau ni, dia tanya, bilayah surau ni sebulan berapa? Dia kata, oh jawatan kuasa surau abang kata dalam 15 ringgit, kata sebulan. Lah ni macam ni lah, untuk tahun depan setahun saya bayar bilayah. Pahala kan tak? Berapa ramai orang duk main guna ayat tu untuk ambil ayat semayang, untuk semayang, untuk boleh pahala. 15 ringgit sebulan, lebih banyak mana pun. Tapi tak ramai orang nak pergi ambil peluang ni. Pergi tanya pula ni, bil api berapa ni? Dia kata bil api mahal sikit lah, ada dalam 45 ringgit ke 50 ringgit begitu lah sebulan. Tak apa, tahun depan saya punya, saya bayar setiap bulan setahun. Ambil setahun lah. Tak salah kata saya ambil sampai bila-bila, tak salah begitu. Kita saya ambil setahun. Ya, bukan pasal apa, takut orang lain nak buat, tak boleh, kita nak buat semua. Ya, ambil setahun. Tidak pun, potong sikit, setengah tahun, 6 bulan saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermula dalil yang menunjukkan atas sekalian yang tersebut itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mu'min at'ama mu'minan 'ala ju' at'amahu Allahu yaumal qiyamah min thimaril jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana mukmin yang bagi makan dia akan seorang mukmin kerana lapar, nescaya memberi makan akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada buah-buahan syurga. Itu dia. Mana-mana orang jumpa orang Islam, orang yang beriman dalam keadaan lapang, dia jamu bagi makan, esok di sana Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia buah-buah daripada syurga. Dan telah datang satu riwayat hadis pada kelebihan bagi makan orang lapang itu, iaitu begini. Kata dia, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abbada Allah fi suma'atihi 60 'aman wa amtarat al-ardu fakhdarat fa ashrafa ar-rahib min suma'atihi faqala law nazaltu fadhakartu Allah fazadtu khaira fanazala wa ma'ahu raghif aw raghifani فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمى عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada Abu Dzar. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbuat ibadat satu orang ahli ibadat daripada orang Yahudi.
Maka berbuat ibadat ia akan Allah itu di dalam satu gerejanya selama 60 tahun. Oh ni, Nabi nak cerita. Dia kata ada satu Yahudi, ahli kitab dulu. Dia ni zaman sebelum Nabi lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ke Nabi cerita dia ni. Satu orang Yahudi, ahli kitab ni, dia ni 60 tahun duduk dalam gereja dia, tak keluar, tak terbit, tak keluar pergi ke mana. Ibadat saja dalam tu. Duduk dalam gereja tu, duduk baca kitab Taurat aja, duduk baca kitab Taurat dan beramal dengan isi kandungan Taurat. 60 tahun, Sittina aman, 60 tahun duduk dalam gereja tak terbit-terbit. Dia ni. Maka turun hujan di bumi, lalu disuburkannya. Dan menjenguk rahib itu daripada gerejanya keluar. Lalu berkata-kata ia adalah hatinya dalam ia memandang hal bumi itu. Kata dia, kalaulah aku turun ke bumi, maka zikir akan Allah tentulah bertambah baik. Itu dia. 60 tahun tak pernah keluar pergi ke mana, duduk dalam gereja, duduk baca Taurat saja. Tak macam mana satu hari buka tingkap, tengok daripada dalam gereja ni, tengok keluar. Tengok, berasa seronok tengok luar. Berasa seronok. 60 tahun duduk terkurung tak pergi ke mana. Satu hari buka tingkap, tengok di luar ni dengan pokok mengijau, dengan orang kan, berasa teringin nak keluar. Maka turun ia serta sekeping roti atau 2 keping roti. Maka dia pun akhirnya buat keputusan. Dia kata, apalah salahnya, 60 tahun dah aku duduk dalam gereja ni, duduk baca kitab aja. Hari ni aku nak keluar. Aku nak keluar, tapi aku nak berzikir pada Allah. Bukan kata aku nak keluar jadi jahat. Aku nak keluar, tapi zikir apa semua jalan macam biasa juga. Cuma nak keluar daripada tempat aku duduk ibadat ni. Maka dia pun keluar, bawa bekal 2 keping roti. Keluar. Maka di dalam antara dia di bumi itu, lalu jumpa seorang perempuan. Tak pernah jumpa ni, duduk dalam tu, duduk baca kitab aja. Satu hari keluar jumpa satu perempuan manakah. Maka sudahlah ia sentiasa bercakap dengan perempuan itu. Tak pernah jumpa. Siap banyak orang perempuan ni. Cakap pun suara lembut. Dia kata dengan rupa parah segak. Dia kata, dia kata rupanya yang kata dunia ni hebat. Dia kata, tak pernah jumpa. Maka mulalah dia pun duduk layan perempuan ni bercakap, dia bercakap, kau tu bercakap, dia gelak, kau tu gelak dan sebagainya. Dia kata, dan perempuan itu bercakap dengan dia hingga berkendak ia dengan perempuan itu. Akhirnya berzina dengan perempuan itu. Dia kata, nak jadi bukan susah. Nak jadi bukan susah. Itu sebab dalam Islam dia ada kaedah. Dia kata sadduz zara'i', tutup segala lubang-lubang yang boleh menjadikan benda tak elok. Tutup. Dia tak mau kita biar benda ni semua piduk jadi maharaja lela, maksiat dan sebagainya. Maka akhirnya jadi masalah sosial. Lepas tu duk fikir macam mana nak selesai. Islam kata sadduz zara'i', mana-mana lubang yang boleh nak jadikan masyarakat ni rosak, tutup buat. Kalau dah tahu kata naik kelab ni duk jadi punca orang jahat, tak usah bagi lesen, buka naik kelab. Kalau dah tahu kata orang perempuan dibiarkan keluar bebas, buka dedah sana sini ikut suka dia nak buka tang mana dan sebagainya, itu boleh merangsang orang laki-laki yang kurang iman sehingga berlaku zina. Dah tahu macam tu, buat peraturan, jangan bagi orang pakai buka-buka sana sini. Buat peraturan mesti tutup aurat. Ni dah tak buat. Bagi buat segala apa hampa nak buat, hampa buat apa ikut suka hampa nak buat, jadi masalah sosial. Islam tak mau macam ni. Islam awal-awal dia kata prevention is better than cure. Dia kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita cegah benda tak elok tu daripada jadi, lebih baik daripada kita biar bagi jadi, lepas tu pergi nak berubat. Tuan-tuan tengok Islam ni cantik kata cantik. Dia habaq elok lah. Lagu kita duk kata kat anak kita lah, anak muda kita nak keluar daripada rumah ni start motor duk rumah. Kita duk baca Quran pun tak lagi kita boleh langkah turun ni. Kita kata hang ni nak naik motor ke?
Han nak suruh motor naik dia belakang hang. Tu cakap tu nak marah lah. Dan kalau nak naik motor, buat cara nak naik motor. Yang hidup koyak minyak motor, hang nak lawan aku duk baca Quran, hang duk buka minyak motor dah. Tu nak marah lah tu. Kan? Anak ni keluar, keluar depan kita, kona rapat lutut terbit api. Balik tak lagi kita kata hang baik-baik kata. Baik-baik, satu hari hang jumpa dengan lori balak ke, hang jumpa dengan lori. Kita pesan dah. Kita pesan dah. Dengar pesan aku ni. Tak dengar. Kena. Bila kena tu, pergi dia hospital duk gantung kaki sebelah, gantung tangan sebelah. Kita pergi bukan nak kesian. Kita pergi kata tambah lagi lah. Kita kata, ayah kata ada kat hang itu ni. Ayah pesan ke tak pesan? Hang abang main. Tu nak mula. Kan? Hang abang main. Ayah pesan ke tak pesan dulu? Budak ni pun dah lah tangan ke kaki patah dah. Tak pergi hak elok pun patah sama dengan kadang orang tua ni. Dia kata pesan lah dia. Kita dengan anak pun lagu tu. Kita pesan awal-awal. Jangan duk buat. Islam pun lagu tu lah. Islam abang awal-awal. Benda-benda hak boleh jadi lubang kepada punca nak jadi maksiat. Katuk buat. Jangan duk buka lubang-lubang ni. Bila buka, esok jadi. Minyak dengan api ni dia sambang. Dah tahu dah lagu tu. Pi duk bubuh minyak di kedai minyak, pi duk isap rokok tepi tu. Saja cari penyakit. Bukan tak tahu kata minyak dengan api ni menyambang petrol pula lagi. Bukan minyak gas, minyak petrol. Pi duk bubuh minyak kereta tu cuci rokok tu isap. Ambo cerdik sampai tak mana langsung. Jadi lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa pun lagu tu lah, kalau bantah memang terima akibat. Bantah dengan Islam pun terima akibat juga. Sama aja. Ini yang dia nak beritahu. Si rahib ini ataupun padri ini duduk dalam gereja 60 tahun. Duk baca kitab Taurat ni kulit ke kulit. Punya duk baca, punya duk baca. Satu hari tengok-tengok di luar ni berasa tertarik. Berasa nak keluar. Walaupun aku keluar, aku nak berzikir juga. Bukan kata nak keluar pergi lupa. Keluar jumpa dengan satu perempuan manakah. Sembang, perempuan tu sembang. Dia sembang, perempuan tu sembang. Sudah jadi syok bersembang. Akhirnya kemudian daripada itu, maksud kemudian daripada dia berzina dengan perempuan ni, maka pengsan dia. Pengsan ni bukan kerana letih. Pengsan kerana takut. Pengsan kerana takut. Tadi ni terlajar tak boleh kawin nafsu. Bila dah berlaku zina ni, lepas tu teringat balik, Allahu Akbar. 60 tahun aku duduk baca kitab saja, boleh jadi macam ni. Punya duk menyesal tu, punya takut dekat Tuhan tu pengsan. Terlampau punya duk fikir ni, dosa hak dia buat ni satu dosa besar yang aku tak pernah terlintas dalam hati nak buat. Macam mana aku boleh buat benda ni? Punya duk fikir ni pengsan. Maka apakala siuman, dia kata bila dia sedang daripada pengsan, maka pilah dia kepada satu lompak air kerana nak mandi. Dah lepas sedang daripada pengsan ni, berjalan, pergi pelan-pelan jumpa satu kawasan ada air, nak mandi di situ. Lalu mandilah ia. Dan datang pada masa itu seorang yang lapang. Tengah dia nak mandi di situ dan sebagainya, mai satu orang lapang meminta ia kepadanya dan diisyaratkan oleh orang lapang itu kepada roti 2 keping yang ia mau akan dia. Roti dia keluar daripada sana tadi, buat 2 keping roti nak buat bekal tu. Tiba-tiba mai satu orang lapang dekat dia, mai duk habaq kata aku lapang, duk tunjuk roti dia 2 keping tu. Maka rahib itu pun memberikan roti itu. Dia pun ambil bagi kat kawan lapang. Kemudian mati ia. Bukan mati kawan lapang ni, mati rahib ni. Kemudian mati rahib ni. Lepas pada dia kawan ni mai duk habaq lapang dan sebagainya, minta roti dia pun ada 2 keping tu aja. Dan kawan ni pula minta, dia ambil 2 bagi. Nah, ambil ke hang. Tak lama lepas tu mati rahib ni. Dengan kehendak Allah, mati rahib ni. Maka sabda Nabi SAW, ditimbang ibadat dia 60 tahun dengan sekali berzina tadi, maka beratlah dosa zina daripada pahala ibadat 60 tahun itu. Ibadat 60 tahun tu ditimbang dengan sekali dia berzina. Timbang berat zina. Makna kata habis dia.
60 tahun tu hancur macam tu aja dengan kerana sekali dia berzina. Begitu. Kemudian diletakkan pahala 2 keping roti yang disedekahkan itu. Tiba-tiba berat pahala itu. Maka diampunkan dia oleh Allah. Itu dia. Roti yang dia bagi kat kawan lapang ni 2 keping ni, dia bagi. Sedangkan dia tahu dia bagi ni dia tak ada apa dah. Habis dah. Dia bagi juga dengan kerana kesian dekat kawan tu. Roti 2 keping hak dia bagi tu, bila diletak di atas neraca yang menimbang amal dia, berat balik belah kebaikan. Begitu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Itu dia. Walaupun hadis ini bukan hadis daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tetapi hadis ini tersimpan di dalam kitab sahih Ibnu Hibban. Dia ada banyak lagi tuan-tuan. Selain daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmizi, selain daripada Sunan Sittah ni dia ada lagi. Di antaranya Ibnu Hibban, Ibnu Abid Dunya. Di antaranya lagi Al-Baihaqi. Ini juga adalah himpunan kitab-kitab hadis yang di dalamnya ada hadis-hadis sahih. Dia begitu. Baik, masalah bagi minum orang dahaga itu disuruh oleh syarak kita. Ini pula nak cerita bagi minum, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, dan telah bersabda Nabi SAW, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu yawmal qiyamah minar rahiq al-maktub. Dan mana-mana orang yang mukmin yang bagi minum akan seorang mukmin kerana dahaga, nescaya bagi minum akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada arak yang dimaterikan. Siapa yang di atas dunia ni biasa bagi minum orang dahaga? Tentu dulu zaman sebelum mai Nabi Muhammad SAW di Mekah, orang yang duk kerja bagi minum kepada jemaah haji ni, kepada hujjaj ini, orang yang kerja bagi minum ni ialah Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ni lah siqayatul hajj, dia kata. Siqayatul hajj maksudnya kerja duk bagi minum kepada jemaah haji. Kita tahu dah cerita Kaabah ni, yang menentukan tempat yang nak dijadikan asas bina Kaabah itu ialah malaikat. Allah hantar malaikat pergi tentu tempat nak buat Kaabah. Orang yang mula-mula pergi letak batu asas nak bina Kaabah, Nabi Ibrahim AS dengan anak dia Ismail. Nabi Ibrahim berdiri atas batu. Tu batu yang Allah kata maqam Ibrahim tu. Nabi Ibrahim berdiri atas batu tu, anak dia Ismail ambil batu suar kat dia. Dia ambil, dia susun nak buat binaan Kaabah. Sejak daripada cerita Nabi Ibrahim buat Kaabah ni, sejak daripada cerita tu, Kaabah ni sudah jadi rumah suci kepada semua orang. Hatta orang-orang yang sembah berhala zaman Nabi Muhammad SAW dulu pun menganggap Kaabah ni tempat suci dia. Cuma mereka tawaf Kaabah, tawaf ke kanan dan dalam keadaan tak pakai apa-apa. Bila mai Nabi Muhammad SAW, Allah turun syariat dalam bab nak buat haji ni, maka Allah suruh Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad tawaf Kaabah pusing ke kiri dalam keadaan menutup aurat. Ni cerita Kaabah ni. Jadi sejak daripada belum mai Nabi Muhammad SAW lagi dah, orang-orang kafir depa piduk pusing Kaabah ni. Dan pada masa tu orang yang duk bagi minum kepada orang hak duk mai muliakan Kaabah ni ialah Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Dengan kerana itulah mereka ni bila mai Nabi Muhammad bawa Islam, mereka tanya balik Nabi Muhammad. Mereka kata, awak kami ni jahat ke? Siapa hak duk bagi minum orang yang duk mai buat haji ni? Mereka kata, nampak? Siapa hak duk bagi minum ni orang mai buat haji ni? Siapa? Mereka kata. Siapa yang bagi bantuan buat masjid ni? Jahat ke kami hak duk bagi minum orang duk buat haji ni? Nabi Muhammad SAW kata, dia kira lagu ni. Dia kira siapa yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan terima aku sebagai Nabi dia, ini orang baik. Takat bagi minum air tapi tak mau terima Allah, tak mau terima Nabi Muhammad, bukan orang baik. Orang marah apa buat ni?
Kerana dia rasa hak dia buat tu baik sangat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dan ada satu riwayat lain dia katanya begini, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu minan nar sab'a khanadiq ma baina kulli khandaqaini masirati 500 'am. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bagi makan akan saudara dia yang Islam sampai kenyang, dan bagi minum dia akan saudaranya itu daripada air hingga hilang dahaga, nescaya dijauhkan oleh Allah daripada api neraka 7 kelebok. Dia kata kelebok, dia kata situ. Yakni barang siapa barang yang antara tiap-tiap 2 kelebok itu perjalanan jauhnya 500 tahun. Dia kata kelebok ni macam parit lah, macam kita kan, kelebok. Rumah kampung kita ni, ayam daripada tempat basuh pinggan tu keluar, habis tu jumpa acang. Acang tu kelebong. Kelebong tu macam parit lah. Nabi SAW kata, siapa yang masa duduk di atas dunia ni, dia duduk bagi makan saudara dia yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi makan. Bukan dia bagi sekali, dia bagi makan tak. Dia ni memang dia punya tabiat, dia suka duduk belanja orang makan. Barang siapa yang macam ni punya tabiat masa hidup di atas dunia, suka tengok orang baik-baik, dia nak belanja makan, dia nak belanja minum dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan neraka daripada muka dia sebanyak, dia kata sab'a khanadiq, sebanyak 7 parit. Antara dia dengan neraka tu 7 parit. Antara satu parit dengan satu parit 500 tahun perjalanan. Satu parit nak pergi satu parit 500 tahun perjalanan. Ada 7 parit, 500 kali 7. Berapa? 5 kali 7, 35. 3,500 tahun perjalanan. Dia dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Weh, bagus tuan-tuan. Bagus. Kita pergi kedai, tengok nampak orang baik lah. Orang baik dalam kampung kita, Tok Imam masjid kita, Tok Imam surau kita, orang baik lah dalam kampung kita. Orang tua yang kita tengok memang orang tua ni baik dalam kampung kita, tengok dia makan, dia bayar. Dia bayar. Belanja orang baik-baik makan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa ni jadikan budaya hidup dia macam ni, dia jadikan itu budaya hidup dia, Allah jauh dia ni daripada api neraka sejauh 7 parit. Antara satu parit dengan satu parit 500 tahun perjalanan kalau nak berjalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ni dah, kita ni nak belanja bos kita supaya SSB dia bagi kat kita elok sikit. Dia belanja silap orang. Kecuali kalau bos kita orang baik, itu satu bab lain lah. Ini dah, dia belanja tu tujuan tetap cantik. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir, dan Abu Shaykh Ibnu Hibban di dalam As-Sawa, dan juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ni semua nama kita sebut tadi lah. At-Tabrani dia ada satu kitab hadis dia yang dinamakan Al-Kabir. Abu Shaykh bin Hibban, ni yang kata Ibnu Hibban tadi, dia juga ada satu kitab hadis yang dinamakan As-Sawa. Dan juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ni semua ada kitab-kitab hadis dia yang dia kata, dan kata Hakim sahihul isnad. Hadis tadi dari segi isnadnya sahih, dia kata. Begitu. Masalah memberi pakaian akan orang yang bertelanjang itu disuruh oleh syarak, serta dapat balas baik daripada sisi Tuhan. Ni pula kita pergi bagi bantuan pakaian pada orang. Maksud orang yang telanjang, maksud orang susah sampai nak beli baju tak ada duit. Dia ramai tuan-tuan. Ada lagi orang yang susah ni, ramai lagi. Kita tengok di sekolah ni budak-budak main sekolah kan pakai baju, kita tahu mak pak dia ada duit tak ada duit kita boleh tahu.
Kita tengok pakaian dia pakai, kita boleh tahu dia ada duit. Boleh kenal dia. Dan kita duk mengajar di sekolah-sekolah hak jenis sekolah bercampur budak daripada seluruh Malaysia, sekolah asrama penuh ke apa ke semua, kita tengok budak-budak punya cara, kita tahu dia ni keluarga ada duit, tak ada duit boleh tak. Kan? Tengok ni jalan 2-3 langkah cakap handphone, jalan 2-3 langkah cakap handphone, tak payah belanja makanan. Tak payah belanja makanan. Kan? Kita tengok ni Allah punya susah, tengok pakaian pun nampak bersih tapi lusuh, buruk. Duk beratong dekat pondok telefon tu nak tunggu giliah dia main ni punya lah, sabar tunggu pasal apa tu nak telefon dekat mak, nak abang kata esok periksa, nak minta mak tolong doa esok nak periksa. Ada jenis budak macam ni ada. Ada murid saya seorang itu sekolah lama, sekolah menengah dulu ni. Jadi doktor dah. Dah jadi doktor dah. Main jumpa di tempat kerja baru ni. Main jumpa ni. Nampak dia pun style macam orang hebat lah. Dan dulu masa kita duduk mengajar, nampak lekeh lah. Allah nampak hebat lah. Kita kata, macam mana? Habis dah mengaji? Dia kata, Alhamdulillah tak. Alhamdulillah. Hari tu masuk universiti buat bidang apa? Tanya. Dia kata buat perubatan. Oh, bagus lah. Habislah jadi doktor di mana? Tanya. Dia kata di HKL, Hospital Kuala Lumpur. Oh, bagus lah. Sana kita pun bagi ke dia tanya. Bagus, budak bagus. Kan? So kita kata macam mana belajar ni? Tak tahu, tak saja. Ustaz kata tu saya cerita bila ke Ustaz, kalau Ustaz ada masalah dia kata. Saya ni Ustaz, dia kata langsung tak ada minat. Langsung tak ada minat nak jadi doktor. Tak ada minat langsung. Saya nak jadi engineer, dia kata. Tapi mak ngayah ni kira tak lekang mulut duk sebut, hang kena jadi doktor, hang kena jadi doktor, hang kena jadi doktor. Dia kata jadi ustaz, dia kata tak ada arah ustaz, dia kata. Saya pun terpaksa jugalah ambil bidang perubatan. Tak minat, dia kata. Dia kata habis hang mengaji macam mana tak minat? Itu heran, dia kata. Alhamdulillah dia fikir heran, saya tak minat, memang tak minat sungguh, dia kata. Orang lain ni punyalah minat nak jadi doktor ni, sembahyang tu kita balik minta nak dapat perubatan ni bukan senang tuan-tuan. Budak-budak yang kering betul-betul aja dapat perubatan ni. Dia tak minat. Tapi mak ngayah mau, dia kata saya betul juga bagi jadi doktor, dia kata. Tak minat ustaz. Sampai tiap-tiap kali nak periksa ustaz, dia kata saya tiap-tiap kali nak periksa. 6 tahun duduk di universiti, setahun berapa kali periksa, bukan periksa besar, dia kata periksa ujian bulanan ke, ujian semester ke, apa ke, tiap-tiap kali nak periksa, dia kata without fail, dia kata tanpa fail sekali pun saya mesti telefon dekat mak saya, suruh dia buat sembahyang hajat, minta saya lulus elok. Dia kata without fail. Tak pernah sekali saya ambil ujian tanpa terlebih dahulu telefon kat mak, minta mak sembahyang hajat. Dia kata. Saya bila dah habis ni, dah sampai lah ni, dah jadi doktor ni ustaz, bila duk kenang-kenang balik. Dia kata doa mak saya makbul sungguh, dia kata. Ayah ni punya nak suruh anak jadi doktor ni daripada sihat sampai ayah sakit. Sampai ayah sakit, sampai tak boleh berjalan, kena naik kursi roda. Ayah dia kata kat dia satu ya, ayah satu hari nak tengok hang jadi doktor. Ayah dia kata, tuan-tuan, dia main cerita kat saya, dia kata ustaz, saya tak lupa sampai mati insya-Allah. Saya tak lupa sampai mati. Hari ni convocation saya terima ijazah, malam ayah saya mati. Hari ni saya terima ijazah, ayah saya tolak kursi roda, ayah masuk pergi. Tengok juga anak dia terima. Malam ayah mati. Mati saya tak lupa benda ni. Saya bila dengar benda ni, saya bawa cerita ni ke anak-anak murid kita ada kan. Nah abang kat mereka. Kata apa tahu tak? Doa mak ngayah ni tajam. Lebih-lebih lagi mak ngayah ni ada anak hak bagus macam budak ni. Lebih-lebih lagi tajam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila dengar benda-benda macam ni, kita nak dengar, kita nak ambil pengajaran. Pasal apa? Dia bukan cerita saja, dia melalui, dia ada pengalaman tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata memberi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian ini disuruh oleh syarak. Dia kata sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala uryin
kasahullahu min khudril jannah. Maksud dia, dan mana-mana orang mukmin yang bagi pakai akan orang yang beriman atas bertelanjang. Mana-mana orang mukmin yang pergi bagi pakaian kepada orang beriman yang lain, orang mukmin yang lain yang tak ada pakaian. Begitu. Nescaya memberi pakai akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada sutera halus di syurga. Begitu. Terutama ni waktu dekat nak layar. Orang susah tuan-tuan, anak 7-8, anak sampai 10 orang kan. Esok nak raya, esok nak hari ni tak ada lagi baju raya anak. Tak ada lagi. Duit ada tu duk pekin-pekin nak bagi lepas buat masak makan hari raya aja. Duk pekin belanja tu nak bagi lepas ketupat, nak bagi lepas apakah daging, apakah sikit nak masak, nak cicah ketupat, takat tu aja. Baju raya anak memang tak lepas. Memang tak lepas. Anak 10. Anak 10. Kalau beli dekat 3 orang, 7 lagi kecil hati. Semua tak usah beli. Orang macam ni, kalau jumpa kat kita tuan-tuan, pergi beli. Bukan gaduh beli baju sampai 70-80 ringgit. Pergi beli baju belah-belah ringgit ni, bagi seorang sepasang kat anak dia. Dia tak cakap apa dah tuan-tuan. Ayam masak ya keluar. Dia tak cakap lah. Kawan saya dari Johor, dia tu Johor Baru. Tadi dia telefon. Dia kata cuti sekolah hari tu, dia kata saya turun main lah sini. Dia orang Johor tu, Johor Baru tu. Dia kata teringin nak tengok ustaz. Dia kata dia dengar kaset aja. Turun main. Nak main tengok ustaz. Dia kata turun main pula. Ustaz tak ada rumah pula dah. Dia kata tak apalah, saya pun pusing mencari balik kawan-kawan lama apa semua gitu gini. Cari, jumpa lah satu kawan lama mengaji di universiti dulu sama. Dia kata akhirnya pergi rumah kawan ni apa semua, dia jamu makan pada lebih kurang. Lepas tu dia bawa saya pusing-pusing jalan-jalan. Saya pergi di baling ustaz. Saya biasa dengar kaset ustaz cerita pasal orang baling. Kata orang baling ni kebanyakan susah. Jadi saya habaq kat kawan ni, baling pergi kat mana? Dia kata apa hal saja. Dia kata nak pergi pusing tengok baling. Kawan ni bawa api masuk. Dia kata ya Allah ustaz. Dia kata saya tak terlintas dalam kepala ada rumah macam ni di Malaysia. Orang Johor Baru, bukan orang Singapura. Orang Singapura lagi tak pernah tengok. Dia duduk Singapura, mana ada rumah lagu rumah kampung kita ni. Tak ada. Dia main tengok ada rumah petak pak sagi lagu tu je. Tang tu tidur, tang tu makan, tang tu nak bersembang, tang tu segala-gala duduk dalam petak tu. Dia pergi tengok rumah lagu tu. Dia heran ni tak tahu nak apa. Dia kata ada ke orang duduk dalam rumah lagu ni? Tengok-tengok sungguh anak-anak dulu lari turun tangga apa semua. Belakang kepada rumah Pak Sagi ni buat pelupuh buluh gitu ya. Habuan duk basuh pinggan mangkuk dan sebagainya. Dia tengok lagu tu dia kata tak sangka. Dia kata ada susah macam ni. Ya dapat dia duk ingat ke Formula 1 dengan Twin Tower Petronas. Tak sangka lah ada lagu ni. Dia kata bila tengok-tengok ya Allah ada lagi. Dia kata lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu dia ceritanya. Jadi nak habaqnya kita ni Allah bagi sikit kesenangan ni kena ingatlah. Bukan suruh bagi setengah daripada duit kita. Bukan suruh bagi semua. Bagi dekat mana boleh lah. Boleh RM5. Kalau semua orang teringat nak bagi RM5, takkah itu memberi satu kemudahan kepada orang susah? Semua orang. Dia ni teringat nak bagi RM1, dia ni teringat nak bagi 5 kupang. Orang susah rasa sangatlah senang hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata syurga itu mahal harganya. Oleh itu dia kata payah untuk nak mendapatkan syurga itu. Itu dia. Dia nak abang ke syurga ni tuan-tuan mahal. Walaupun kita duk jumpa dalam hadis Nabi ni, nampak kadang-kadang mudah sangat nak dapat syurga ni. Dia kata syurga ni mahal. Bukan senang nak dapat. Benda mahal. Tentu senang kan nak dapat benda mahal. Mutiara tu kalau nak dapat mutiara ni mahal. Nak dapat mutiara kena selam tu. Laut dalam tu kena selam ni. Belum tentu selam tu selam boleh mutiara. Tak kau boleh sotong kurita. Nak dapat benda mahal tu, bercerai nyawa pun boleh jadi. Islam ni benda mahal dia kata. Nak dapat Islam dekat kita ni bukan senang tuan-tuan, bukan senang.
Dah dapat Islam bakar, mak Islam, ayah Islam, kita jadi orang Islam. Dah dapat Islam bakar ni, belum tentu lagi kita boleh jadi orang yang beramal dengan Islam. Belum tentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah saudaraku, dia kata syurga ni boleh dibandingkan dengan barang yang dibeli. Dia kata syurga ni kalau kita nak banding dengan barang yang kita boleh beli, boleh banding, dia kata. Ataupun dibandingkan dengan rumah tempat kembali, kerana ia dibeli oleh orang mukmin dengan amalnya. Ataupun macam rumah lah, kita nak dapat rumah bukan orang bagi saja, kerja bukan main punya tulang tak kerat guna habis-habis, tak himpun duit sikit-sikit baru boleh buat rumah. Abang kita duduk seduh. Nak dapat rumah tu pun susah, dia kata. Nak dapat Islam lagi susah. Begitu. Dan tempat kediaman yang akhir bagi orang-orang yang beriman. Dia kata ni kan pula syurga. Syurga ni tempat kediaman akhir bagi orang yang beriman. Rumah tu tempat kediaman sementara. Syurga tempat kediaman akhir. Situlah sud kita hidup ni. Maka seorang yang mukmin yang infak akan dirinya itu, hendaklah tamak dia membeli syurga itu dengan simpang dapat masa tamak pada membelinya, iaitu masa tinggal di atas dunia. Siapa nak syurga, dia kata atas dunia ni kena tamak buat ibadat. Buat ibadat kena tamak. Tak duduk kira cepat letih. Tak boleh. Ni semua tak boleh. Mengaji kena rajin, sembahyang kena rajin, baca Quran kena rajin, kena tamak buat benda-benda baik ni. Dia kata. Atau segerakanlah berbuat amal itu supaya lekas-lekas kiranya mencapai syurga itu. Ataupun dia kata takat mana hak adalah buat dulu. Dia tak mahu duduk tangguh. Dia kata ni aku ni lah duduk kerja di Ipoh ni tak dan nak mengaji. Duduk kira lagi tu. Aku ni lah ingat dalam sikit masa ni tak dah lah. Duduk berulang pergi Ipoh balik aku sampai sayuk-sayuk. Tengoklah esok kalau dapat tukang naik kau belah temping ke apa boleh mula mengaji. Ramai tuan-tuan. Orang hak jenis duduk tangguh. Hak jenis duduk tangguh. Bini duduk belecak pun lama dah. Bini kata ayah dia ni dulu belum kahwin, janji lepas kahwin nak berhenti tak rokok. Tu pun satu bab. Lepas dah kahwin tak berhenti juga. Janji kata itu dapat anak berhenti. Dapat anak tak berhenti juga. Dah dapat anak takkan nak janji dapat cucu pula pun nak berhenti kan. Bini pun duk mepek juga. Dia kata dah nak boleh berhenti betul-betul. Dia kata lalu betul lah, jadi bertangguh. Nak buat baik pun bertangguh, nak berhenti benda tak elok pun bertangguh. Itu kerja kita. Dia kata demikianlah dinasihatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, barang siapa takut dia akan datang gendala di jalan ia berjalan itu, nescaya berjalan lekas dengan tiada berhenti. Siapa takut kok jadi arai kok jalan cepat-cepat. Takut kok saat ni jadi arai kok jalan apa macam mana, jalan bagi cepat-cepat supaya sampai cepat. Lagi duk buat lambat, lagi banyak kemungkinan arai nak jadi kok jalan. Kita buat kereta nak pergi Kuala Lumpur. Sebelum bertolak pergi Kuala Lumpur tu kereta tu elok. Bila naik nak pergi Kuala Lumpur baru bertolak daripada Parit Buntang sampai Bagan Serai dia bunyi kerek. Telinga duk pasang dengar. Apa bunyi ni? Itu nak jadi arai tu. Gimana nak buat dah? Dalam duk guruk gimana nak buat tu, duk buat telur, duk buat singgah, minum air tanah ni lagi. Tak sampai Kuala Lumpur. Kata kita kena tarik oleh malam rumah. Ada kata kalau cepat-cepat sikit bagi sampai tempat kita nak pergi. Macam tu. Samalah juga dia kata, barang siapa takut ia akan datang gendala di jalan dia berjalan, nescaya berjalan lekas dengan tidak berhenti. Dan barang siapa berjalan dia dengan tidak berhenti, nescaya sampai dia ke rumahnya, yakni yang jadi selamat ia daripada bahaya dan gendala di jalan itu. Nak balik daripada Kuala Lumpur macam pi okey, masa nak balik dia buat bunyi pelik dah dalam kereta. Saya lagi bunyi penyuruh tu, saya lagi bunyi
Nak kata tikui tak menasabah. Kata ni duk bunyi ni. Ada duk buat lambat lah. Berderah pergi sampai cepat sikit. Nak jadi apa pun. Sampai di rumah ni senang. Kita kena pomen buah pokok ceri. Kita kena tanah-tanah kita kena. Nak kalau pergi rosak di Kuala Lumpur. Dengan tak tahu siapa. Mai-mai dia tukang apa akan sikit. Dia balas sampai tengah 2,000 kat kita. Nak kita ambil kereta ni. Aku balik naik bas. Itu masalah saya kata. Maka demikianlah juga siapa yang takut dia akan jadi gendala dirinya daripada sampai ke syurga dan mencapai syurga. Maka hendaklah dia beramal dengan segera dan bersungguh-sungguh beramal itu. Macam tu jugalah. Kalau kita ni matlamat nak pergi ke syurga, kita takut lagi jadi arai kot jalan sebelum sampai ke syurga. Ulun buang awal. Habis duk kata tak apa, aku ingat lepas pencen ni aku mula sungguh-sungguh. Lepas pencen ni aku mula sungguh-sungguh. Duk baca pencen 55, lepas tambah setahun pula jadi 56. Elok sampai 55, Tuhan bagi pencen dulu. Hak nak pencen tu katanya 56. Tuhan pencenkan kita dulu umur 55. Tak ada buat apa kita. Tak ada buat apa lagi. Duk ingat pencen 56 esok tu nak mula sungguh-sungguh. Duk ingat tak ada nak bersungguh. Dia ambil kita masa 55. Macam mana nak pergi jawab apa depan Tuhan? Nak jawab apa depan Tuhan? Begitu. Kerana gendala hidup itu banyak yang menjadikan payah mencapai syurga. Bila dia main gendala dalam hidup ni, susah kita. Tuan-tuan ni kita masa duk okey ni. Masa duk sihat ni. Berasa nak main masjid boleh main. Berasa nak pergi mengaji boleh pergi. Lah ni lah kalau nak buat apa pun. Kata dia main sakit apa ke esok ni sampai nak mengaji tak boleh. Tuan-tuan duk ingat nak buat apa masa tu? Tuan-tuan duk ingat nak buat apa? Sampai nak pergi pancung pun orang kena usung buat pergi. Sampai nak ambil ayat semayang pun kawan kena joreh ayat bagi tangan kita. Masa tu duk ingat nak buat apa? Sebelum dia main arai tu, sebelum dia main gendala macam tu, sebelum tu buat dulu. Sungguh-sungguh dah buat esok dah main umur 50 lebih, main umur 60 lebih, dia sakit pun dia tak ralat sangat rasa. Pasal apa? Pasal kita dah duk berbetul awal dah benda-benda ni semua. Begitu. Setengah daripadanya datang sakit. Tu dia. Saya tanya yang dia kata setengah daripada gendala ni dia main sakit. Ataupun datang balak ataupun sebagainya. Dia duk main macam-macam. Begitu. Maka apabila datang gendala itu, sudahlah tidak tercapai syurga itu. Sabda Nabi SAW lagi, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Tidakkah barang-barang Allah ni mahal? Dan tidakkah bahawasanya barang-barang Allah itu ialah syurga? Itu dia. Lah kali Nabi simpul balik, Nabi kata ketahuilah, barang kalau hak Allah punya semua mahal. Barang kalau Allah punya semua mahal. Syurga hak Allah punya mahal. Ni hak Tuhan bagi badan kita ni mahal. Ni semua hak Tuhan punya. Mata kita, hidung, mulut kita, telinga kita, semua hak Tuhan punya. Semua hak Tuhan mahal. Mata kita dia rabun-rabun, dia buta pergi sebelah, tuan-tuan, tak ada harga boleh beli biji mata di kedai. Mahalnya mata hak Tuhan bagi ni sampai tak ada jual di kedai. Kalau ada jual tu satu bab juga orang boleh beli. Tak ada jual biji mata ni, tak ada jual. Kalau ada pun pasang-pasang saja bagi elok tapi tak nampak tengok. Lebuh mata batu tu nampak lagu dia ni bila yang dia boleh lena ni, kata tengok duk celak dia, rupanya kawan masalah biji mata. Boh tu beda nak pergi comel aja, tapi tengok tak boleh lah. Hak Tuhan bagi ni aja. Hak comel pun comel, tengok pun boleh. Barang ni kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala punya mahal, cukup mahal. Saya habaq 2 kali dah di surah ni. Hak cerita gigi palsu mahal ni. 2 kali dah habaq. Ulang lagi sekali pasal dia ni tak ada modal dah habaq yang tu je. Tapi hak tu lah nak habaqnya. Hak tu lah nak habaqnya, kata mahal barang Tuhan ni. Kita buat elok macam mana pun puntung 700-800 ringgit pun makan dodoi tak sedap juga. Tak sedap. Dia mau gigi hak Tuhan bagi juga. Maka Nabi SAW kata, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahawa barang Allah mahal. Dia kata hak Tuhan bagi asal ni memang mahal. Dan tidaklah bahawasanya barang Allah itu ialah syurga. Dan dalam banyak-banyak barang Allah yang mahal ni, syurga paling mahal. Nabi kata syurga paling mahal.
Kita rasa kesihatan ni pun mahal dah tuan-tuan. Sihat ni pun mahal dah. Pergi di hospital takut tuan-tuan. Duduk hospital takut. Ya Allah, dia duduk main. Tetapi duduk di bahagian kecemasan tu. Macam-macam pasien nak sampai ada. Ya Allah. Kepala terbelah. Tak lagi. Udah gila. Kalau tak tahu nak abang tu. Contoh tak lagi ambulan masuk main. Dia ni kata kena terbakar di rumah dia. Tak lagi main tengok patah kaki tangan. Tak lagi tengok main muka pecah darah merambu-rambu. Macam-macam ada tu. Hak tu hak cara jenis berdarah. Hak jenis tak berdarah ni nampak elok duk atas katil. Tapi yang sakit ni dia saja yang tahu sakit macam mana. Tengok lagu okey aja duk atas katil. Kita pun duk heran dia ni saja nak merehat ke apa. Nampak steady. Kita pun pergi rapat dengan dia lagu nak buat tembak. Tanya baru masuk kan? Tanya. Dia kata baru masuk apa, misi pun menyampah dah tengok saya. Dia pergi jawab lagu tu, makna kata lama dah lah duduk saya kata. Tanya dia pula sakit apa. Ni dia kata sakit lagu saya ni payah nak abang. Dia kata yang tu yang orang pakat duduk menyampah tu dia kata saya sihat. Dia kata yang kita ni sakit dia mula ada belecak kat kita ambil nak balik tak boleh pula dah duduk dengar dia belecak. Rupa-rupanya tak ada kesihatan. Rupanya Tuhan ambil sihat dia. Tuan-tuan ni banyak dah ada dalam masyarakat kita, banyak dah ada. Kan ada seorang tu pula Tuhan bagi sakit runsit. Apa punya sakit pun tak tahu, dia runsit. Cek darah okey, jantung semua tak ada masalah apa masalah pun tak ada, badan sedap elok apa semua, runsit. Dia duduk seorang-seorang dia teriak, dia runsit, dia jadi duduk fikir apa sampai bini dia pun runsit ke dia. Dia tak tahu runsit ke siapa. Bini tu runsit ke dia. Bini tu pun duk tanya abang apa ni. Dia aku runsit. Tuan-tuan lah. Contoh nak buat ni bukan saja reka, tapi jumpa dah orang macam ni, jumpa dah. Kesian. Kan kita pun pergi habaq. Bini dia main habaq kat kita, ustaz buat ada ayat-ayat apa boleh bagi kat dia ke apa. Boleh buat ayat-ayat apa. Kita saya yang tu saya tak arti. Cuma dalam Quran. Nak tulis orang. Tak payah tulis. Bukan jambi apa, tak ada jambi. Cuma dalam Quran. Tuhan kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ustaz tulis boleh tak? Dia kata tak payah tulis lah. Bukan nak suruh balik baca ayat ni. Cuma nak bagi faham. Tuhan kata ketahuilah dengan ingat Allah itu hati kamu tenang. Runsin ni maksudnya hati tak tenang. Tu dia runsin. Jadi ubat dia bukan ayat ni baca boleh tak. Ubat dia ialah ingat Tuhan. Bila kita ingat Tuhan, hilang runsin. Tuhan bagi as-sakinah. Dia bagi ketenangan dekat kita. Kata. Bini ni pun dengar-dengar. Saya tulis boleh. Dia duduk kira nak suruh tulis juga. Tak faham juga dia ni pun rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah masalah kita kata itu sebab kita kata kena mengaji tuan-tuan. Bila mengaji baru kita faham. Bila tak mengaji ni terang macam mana pun tak mau nak faham juga begitu. Dan telah dimisalkan oleh Nabi SAW akan syurga itu barang jualan dan mata benda yang mahal harganya. Maka tidak dapat barang mahal harga itu melainkan dengan bersungguh-sungguh mencari dan menghimpun akan harganya itu. Dan harganya ialah amal. Kita kalau nak beli satu benda mahal, jenuh himpun duit. Nak beli benda mahal. Nak beli syurga Allah yang mahal ni, harga dia ialah amalan. Kena beramal lah. Baca Quran kena rajin. Sebaik-baik zikir Quran lah. Baca Quran. Itu sebaik-baik zikir. Tak payah dah pergi duk cari tok guru ni minta ijazah zikir apa saya nak amal. No. Baca Quran tu. Itu adalah ibu segala zikir. Baca yang tu pahala ni Allah punya bagi. Tak tahu nak abang macam mana. Baca Quran. Itu ceritanya. Dia kata, maka siapa yang dapat harga syurga itu dan dapatlah ia akan syurga itu di badannya. Itu dia. Dia kata dibelinya. Siapa dapat syurga, dia dapatlah apa yang dia nak. Itulah kemuncak kepada redha Allah kepada kita. Bila Allah redha dekat kita, Allah bagi syurga. Dan kemuncak kepada nikmat ahli syurga ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan jika tidak, maka tidaklah. Dia kata. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi tarki syubhat. Cerita tentang benda
tentang kita disuruh supaya menjauhi dan meninggalkan benda-benda syubhat. Yang ni dulu kita baca dalam bab jual beli. Tapi yang ni dia nak cerita syubhat dari segi amalan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Soalan dia kata. Malam ni iaitu pukul 11.30 malam saya akan ke Kuala Lumpur. Kita doakan dia selamatlah. Dengan menaiki kereta api. Dan saya dijangka sampai di KL Central lebih kurang 8.30 pagi. KL Central jangan lupa bawa pasport. Sekali lagi mak dia kena hambat dia pergi hantar pasport. Saya tengok iklan tu. Baik, dia kata muskil saya ialah saya akan lewat sembahyang subuh. Apa yang patut saya buat? Dia kata, cuba bayangkan ustaz yang menghadapi suasana tersebut. Dia kena jawab jugalah pasal saya kena. Apa yang patut ustaz buat? Dia kata, dia gini, Islam dia bagi kemudahan bagi orang yang musafir. Kemudahan bagi orang yang musafir. Sama ada kita nak pergi KL Central ataupun kita nak pergi terbang, nak pergi buat haji di Mekah dan sebagainya, sama lah. Kisnya apa? Kis kita dalam musafir. Dan kita nak semayang dalam keadaan kita duduk atas kenderaan. Islam dah bagi cara dia. Yang pertama apa? Mesti ada wudu. Berwudu lah. Wudu tu kereta api tentulah boleh ambil wudu, tak ada masalah lah. Bagi berjalan, pergi balik boleh. Masuk dalam pancong dia ambil ayat semayang semua boleh. Untuk nak mengelakkan daripada timbul masalah, bawa air mineral botol besar tu. Manalah nak tahu masuk dalam kereta api buka pancong tak ada air. Jadi bawa air mineral botol besar tu bawa. Jadi masuk dalam pancong tu ambil air semayang. Bila dah ada air semayang dan sebagainya, main duduk atas bangku kita ni, duduk atas bangku kita zon kata hak duduk depan kita tu kiblat. Semayang. Masuk waktu subuh, Allahu Akbar, semayang subuh 2 rakaat. Kita duduk atas bangku, hal keadaan dia mudah macam tu saja. Takbir, Allahu Akbar, kiam tangan. Baca Fatihah apa semua hak mana patut badan kita baca dan sebagainya, rokok. Allahu Akbar, bongkok sikit. Sami'allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar, bongkok lebih daripada kadar hak kita buat masa rokok tadi. Kalau rokok bongkok sikit, sujud bagi lebih sikit lagi. Begitulah sampai habis 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang itu sudah dikira sah di dalam agama dan tidak perlu ulang. Selesai. Macam itulah naik kereta api ke, naik kapal terbang ke, apa ke yang sekira-kira menyusahkan kita untuk nak dapat tempat semayang yang proper elok. Kecuali kalau sekiranya kita naik kereta nak pergi Kuala Lumpur, kita boleh singgah banyak tempat saja, pergi buat mengada tak mau singgah. Lagu duk buat kereta pula takbir Allah. Yang ni mengada lah dia panggil. Yang ni mengada. Yang ni kena berhenti lah. Yang ni tengok tang mana Bukit Gantang ke apa, tang mana ada tempat cantik, turun pergi semayang di surau dia. Ini dalam kes ni tadi, dalam kes kereta api. Takkan kita nak pergi buat kacau di depan tu, suruh berhenti tang mana tak boleh lah. Yang ni dia kata pengganas lah. Tak boleh macam tu. Itu tu boleh faham. Yang pentingnya ialah semayang jangan tinggal. Yang pentingnya ialah sembahyang jangan tinggal. Tinggal semayang dosa besar. Dosa besar. Tentu dia bercakap soal lain. Kalau orang tinggal semayang ni tu bercakap soal lain, kita tak mau dengar. Semayang yang menjadi tiang agama ni hang boleh tinggal. Semayang yang Nabi kata membezakan Islam dengan kafir ni, tu hang tinggal. Satu hang nak main sembang soal ekonomi Islam tu soal. Semayang dulu. Semayang elok semua sahdara. Yang tu asas. Baru kita sembang hak lanjutan. Jadi semayang ni tuan-tuan, nak abang kata sangatlah pentingnya. Jangan sampai tak semayang. Bukan kita saja, anak-anak kita, isteri kita, jangan sampai tak semayang. Ada juga dalam kes-kes tertentu, pok ni bagus. Semayang ni Masya Allah. Masuk waktu semayang awal waktu. Jemaah di masjid di surau. Anak bini tak semayang. Bini kalau sikit tak semayang. Anak memang tak semayang. Pok, alhamdulillah. Kita tak mahu macam tu. Quran kata, qu anfusakum wa ahlikum nar. Quran. Maknanya kena, yang ni kena dah, kena.
Tak boleh pula saat ni bila kita duk marah anak tak semayang, isteri pula pergi campur. Allah, dia kata ayah dia tu pun bila baru mula semayang, yang ni buat rosak anak-anak. Yang ni buat rosak. Ada juga kadang-kadang dia pergi jadi lawyer tak kena tempat. Kan? Kita marah anak kita, suruh semayang, kita marah-marah dia tak larat dengar. Kita duk marah anak ni, dia pergi celah masuk macam tu. Dia kata Allah, yang ayah dia pun, yang kita tu bila mula semayang, dia pergi kata begitu. Anak tu tentu dah kita tak boleh bentuk. Kita hilang hormat anak pada kita. Pasal apa? Bini kita buat rosak kita. Ini tak mahu lah. Ini sebab tuan-tuan, mengaji ni bukan kita saja, isteri kena mengaji. Isteri kena mengaji. Kita saja main mengaji, kita balik nak property dia tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Suami dia cakap, dia kurang hormat suami dia. Sebab dia kenal suami dia daripada awal belum nikah dulu, dia kenal perangai macam mana. Tiba-tiba seminggu dua ni balik main nak bercakap terang kat dia, dia tak ada hormat dekat kita. Kita ada banyak masalah. Bawa dia main, bagi dia dengar ustaz cakap. Tak kira ustaz mana pun, suruh dia dengar ustaz cakap. Balik kita sembang. Dengar tadi ustaz kata begitu. Kalau dia kata Allah, dulu-dulu. Kita kata dia, dulu-dulu punya cerita. Aku pun duduk tengah nak berbetul. Aku nak berbetul diri aku mohon pun berbetul sama. Abang begitu. Jadi dia tak boleh nak kata apa kat kita. Aku bukan kata aku ni pandai sangat alim tak mana apa, tak. Aku baru nak berbetul. Dan aku nak hang sama dengan aku, kita berbetul. Jadi dia tak boleh nak kata apa. Kalau dia tak main mengaji, kita balik video abang kat dia. Sakit kita. Lepas tu jumpa ustaz. Doa bagi lembut hati tak ada lah. Kita kata awak anak besar kali berapa umur? Bukan anak mak dia. Tak mahu. Kita ada ingat ni kebanyakan main jumpa ni pasal anak. Kita tanya anak tolong besar mana? You nak doa lembut hati ni. Bukan anak mak dia. Allah kita kata. Awak tu cerita panjang, ustaz bagi doa sudah. Doa dah bawa mai bagi tuan-tuan. Mana ada manusia start elok tapi sudah elok. Dah, manusia. Nama kata manusia ni dia start kalang kabut apa betul-betul. Sementara dia nak duduk atas rel elok, berjalan elok, sembahyang 5 waktu tak tinggal ni, jenuh. Kan? Sabar kena banyak. Kita kena sabar banyak. Orang perempuan ni pula Nabi kata apa? Ni dhil'il a'la, dijadikan daripada tulang rusuk paling atas. Dan tulang rusuk paling atas inilah yang paling bengkok, Nabi kata. Kamu pembetul dia kasak-kasak, dia patah. Patah ni maksud apa tuan-tuan? Payah letak hantar saya balik rumah mak saya, patah. Nabi kata pembetul dia elok. Dia bengkok. Pembetul dia elok. Kan? Kasak-kasak patah. Pembetul dia elok. Jadi siapa di kalangan kita ni yang Allah anugerah isteri yang taat beragama, sujud syukur pada Allah. Syukurlah dia taat beragama, kita teralik dia boleh tegur kita. Soal didik anak-anak boleh serah kat dia. Dia buat ni kita puas hati. Kita dengan takdan kalau kerja begitu begini balik mai sekali-sekala kita test anak kita. Panggil mai baca Quran, baca elok. Sedangkan kita tak mengajak, tak hantar pergi mengaji mana pun. Mengaji kat mak dia aja. Tetap dengar mengaji elok. Sayang bini ni sayang semua. Terima kasihlah kata hang tolong jaga anak-anak aku, anak hang ni jaga bagi elok. Terima kasih kat hang banyak-banyak. Dia pun kita pergi kata terima kasih kat dia begitu tuan-tuan. Kembang hati. Kembang hati. Seronoklah. Kita menghargai dia. Susah tak nak jadi keluarga elok ni, bukan senang lah. Bukan senang. Kalau Tuhan bagi anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kita keluarga yang baik-baik. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده